Jadi tuan-tuan, saya nak sebut pada kita bakal-bakal haji. Dan orang-orang yang nak menghantar jemaah-jemaah haji. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana kita nak meraihkan bakal-bakal haji? Adakah kami nak anjurkan majlis bacaan Yasin? Adakah pihak masjid nak menganjurkan majlis jamuan untuk bakal-bakal haji? Silakan. Nak buat bacaan Yasin boleh, nak bagi hadiah untuk orang pergi haji boleh, terpulanglah. Mereka nak jadi tetamu Allah. Tuan-tuan nak sedekah ke? RM1, RM2, RM10 ke, RM50 ke, RM100, terpulang pada tuan-tuan. Ada orang bagi RM50. Dia tolak, saya buat kenduri ni bukan nak kutip duit. Saya nak mintakan tuan-tuan doakan pada saya, itu aja. Sambil sedekah. Nak makan aiskrim di sana. Ambil. Orang bagi, ambil. Apa susah? Tetapi bila ambil, jangan tulis. Pak Mat Tempel 50. Haji Dolah 20. Haji Din 100. Tulis tu. Dia bawa list tu pergi ke Mekah. Habis-habis Mekah 50 Haji Dolah, tasbih, serban. Dia mula dah. Dalam otak duk fikir dah. Apa aku nak bagi dekat Haji Dolah? Apa yang aku nak bagi kat Al-Badin? Tuan-tuan, kita nak buat haji, buatlah haji. Janganlah duk teringat. Dan tuan-tuan yang tak pergi haji, janganlah mengingatkan orang yang nak pergi haji, menyusahkan dia. Kamu pergi sana, kamu turun pintu 95 tu, betul-betul kedai, ada kedai satu di situ. Memang dia jual teh Arab cukup sedap. Aku pesan kamu 2 kotak ya. Ingat pintu 95. Kompong ustaz yang mengajar haji tu. Ada banyak tu. Pintu 95 tu betul kedai tu. Memang sebiji dia saja yang jual teh Arab. Ni 100. Tuan-tuan dah menyusahkan dia. Tuan-tuan tak kesian kepada dia? Tak payah nak pesan-pesan lah. Tak payah. Pintu 95 kedai apa pun tak ada lah. Rata lah dia pun tolak. Hamba Allah tu nak cari tang mana kedai. Pintu betul dah 95, kedai tang mana. Nak tang mana apa lagi dah. Memang mana ya. Tang tak ada lah. Ranak ditolak lah. Ada orang yang pasan kapal terbang. Mainan. Dah habis haji satu makji duduk heret tangan ustaz. Dia duduk pegang baju Melayu saya. Ustaz, apa hal makji? Saya kata apa hal? Boleh tak teman makji? Bagaimana? Beli barang. Ustaz pandai cakap Arab? Saya tak erti mana erti cakap Arab. Makcik tak payah cakap Arab tak apa. Hak menega tu semua cakap Melayu. Pipi dah. Makcik nak beli apa? Kapal terbang. Cakap aja aeroplane. Fahamlah mereka. Dia pipi tak jumpa. Dia patah balik petang tu dia ajak saya juga. Saya pi, makcik nak kapal terbang apa? Kapal terbang hak bergantung. Lepas tu dia boleh terbang macam tu. Nak beli kat cucu ke? Tidak. Jiran makji pesan. Dia suruh nak beli kat cucu jiran. Kesiannya orang tua tu tuan-tuan. 2 hari dia duduk cari kapal terbang yang boleh pusing. Padahal benda tu di Petaling Street ada, Maidin ada, semuanya ada. Tapi nak menyusahkan hamba Allah. Yang bukan-bukan. Yang bawa, yang pesan bawa belacan. Bawa kicap, cabai kering, udang kering. 1 kotak tu. Haji belum buat. Dia kata adik-beradik aku duduk atas bukit. Hang sampai di Mekah, hang telefon nombor ni, hang kata belacan dia sampai tau. Daripada tabung haji, belacan tu dah bau dah. Sampai atas terbang duduk bau lagi. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di Jeddah, sampai di Mekah, Madinah, itulah duk heret kotak belacan tu. 1 kotak besar. Saya kata, makji apa benda yang berat ni? Orang pesan. Apa benda dalam dia? Entahlah ustaz. Tapi bau macam belacan. Kesian tuan-tuan. Apa yang kita menyusahkan bakal haji macam itu? Mereka nak pergi buat ibadat. Bekalkan mereka dengan doa. Kirimkan mereka dengan kesenangan. Bukan nak menyusahkan mereka pesan itu, pesan ini, kirim itu, kirim ini. Ini minta pada tuan-tuan. Kalau ada sifat-sifat yang macam itu, tolong buanglah. Dan mereka nanti pun bila balik daripada haji, di antara beberapa benda yang boleh kita buat kepada mereka. Pertamanya, jumpa
peluk mereka. Sunat peluk orang yang baru balik daripada haji. Sunat belaga pipi. Kalau dia laki-laki macam kita, belagalah pipi. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Jangan tuan-tuan pergi belaga pipi kat makji pula. Ajar, larilah ajar tu. Nak belaga pipi dengan ajar, jangan. Dia isteri orang. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sunat belaga pipi ni tuan-tuan, bukan tiap-tiap hari jumpa. Sebab ada orang yang belaga pipi, tiap-tiap minggu jumpa pun belaga pipi. Makruh. Sebulan sekali jumpa pun belaga pipi. Makruh. Yang kena belaga pipi, sunat ni apa? Orang balik haji. Orang yang dah lama tak jumpa. Dan orang yang baru balik daripada musafir yang jauh. Ini tidak. Tiap-tiap petang jumpa kuliah muslimat. Assalamualaikum. Belaga pipi. Sallallahu ala Muhammad. Hai, jangan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat semua orang suka ke akak-akak di belakang? Bukan semua orang suka belaga pipi. Sallallahu ala Muhammad. Hei, duduk sebelah rumah belaga pipi. Ada orang macam itu tuan-tuan. Tiap-tiap malam jumpa di masjid pun nak belaga pipi. Dah lah tak cukur dia punya ni. Cukur tajam lah tu. Sallallahu. Gatai kita ni. Ni tuan-tuan kena ingat. Bukan semuanya sunat belaga pipi. Yang keduanya apa? Sunat ziarah orang balik Mekah kerana mengambil barakah. Bukan sunat ziarah kerana mengambil tasbih. Marah pula kalau tak dapat apa. Kamu dah pergi tengok dolar balik Mekah, dah dapat apa? Ilek. Apa pun tak bagi. Loh, tak bagi. Dia kata barang lambat sampai. Dia push lambat. Dia bawa balik beg dia, barang-barang semua naik kapal. Tahu aku tahu apa nak percaya. Loh. Buluknya. Tasbih pun lapang sianya. Padahal di rumah tu tasbih bersepah. Tasbih dia buka cermin kereta. Dia nak benda-benda ni tuan-tuan. Tu yang sampai kadang-kadang jemaah haji tu duit tak ada, duit hilang di Mekah. Dia tak tahu. Barang dia hilang di Mekah. Dia tak tahu. Yang dia tahu nak tasbih, nak serban, nak minyak wangi. Padan dengan kawan dia tu pun. Serban dapat, tasbih dapat, minyak wangi dapat, kepiah dapat, kurma dapat, air zam-zam botol kecil dapat. Pergi tayang ke orang. Ni, aku dapat ni. Hang dapat apa? Tak ada apa. Nampak aku dapat. Buat balik, oi, buat balik ke rumah. Tak bayar lah tuan-tuan. Senyap-senyap udah lah. Dia tak mampu bagi semua. Tu yang terpaksa pergi Maidin beli serban, beli tasbih tu. Pergi ke Pulau Pinang, dia telefon anak dia di Jeddah tu. Mat, hang pergi Pulau Pinang, beli kurma. Kurma dia hilang ni. Tu yang anak pergi ke Yusuf Tayub. 40 kilo buat balik. Tak kira lah Yusuf Tayub punya kurma ke, Maidin punya kurma ke, janji kurma, balon. Setengah orang dia kata penipu. Ini mana? Mekah punya. Ini kacang cerodik. Ni tak nampak cerodik ni, kata dia. Kacang cerodik Mekah lain, kamu tahu? Ini kacang cerodik mana ni? Lantaklah kacang cerdik ke, kacang bodoh ke, dia bagi, terima, ambil. Jangan mengharapkan sesuatu daripada dia. Yang ketiganya, bila kita ziarah orang nak pergi haji, ziarah orang yang balik daripada Mekah dan sebagainya tadi, doa. Kerana doa mereka ni mustajab. Kenapa mustajab? Kerana orang yang balik daripada haji macam orang yang lahir dan baru lahir. Macam orang yang bersalin tidak ada dosa, macam budak yang baru dipersalinkan pun tidak ada dosa. Suci dosa orang balik haji. Ambil barakah doa mereka. Habis tu ustaz, macam saya ni ustaz, memang nak pergi haji ustaz, tapi duit tak ada. Macam mana nak dapat pahala haji ustaz? Tak mampu. Akak kahwin tak? Kahwin. Berapa anak? 8. Maknanya akak dapat 8 pahala haji. Itu Allah ganti situ. Tu. Dapat pahala. Jadilah. Tapi bukan maknanya menghilangkan kewajipan buat haji. Kewajipan masih buat kalau mampu. Tapi sekarang ni akak tak mampu. Akak dapat pahala dengan sebab bersalin pada anak. Syukur pada Allah.
Rajin-rajinlah bersalin dekat. Kok dapat 12 lagi pahala haji. Habis itu ustaz, macam saya tak ada kahwin, macam mana nak dapat anak ustaz? Miskin pula, kahwin pun tidak, macam mana nak dapat pahala haji? Niat. Sebab Nabi sebut tentang seorang laki-laki di hari kiamat. Malaikat bagi buku catatan belah kanan. Dia ambil belah kanan, dia buka. Masa bila aku pergi haji? Masa bila aku buat masjid? Dia bagi tahu kat malaikat, silap buku ni. Dia boleh kata silap. Dia mengadu pada Allah. Saya belum pernah pergi haji, tapi di sini tulis saya pergi haji. Allah tanya pada dia, ada tak dulu kamu niat nak menunaikan haji? Memanglah, kalau ada cukup duit memang saya nak buat haji. Itulah dah dapat pahala haji. Sebab kamu miskin, kamu tak mampu. Tapi tuan-tuan di sini jangan niat saja pula. Tak apa ustaz, kita niat pun dah cukup. Tak boleh. Ini cerita ni orang yang dah tak mampu dah, dia niat sangat-sangat nak buat haji. Dia dah dapat pahala tuan-tuan. Mudah-mudahan. Jadi nak sebut kepada tuan-tuan di sini yang mana belum pergi haji. Kalau tuan-tuan kata muda, tolong betulkan balik pahaman itu. Haji dia tak kira umur. Muda-muda lagi bagus pergi Mekah. Jemaah haji yang paling ramai dalam dunia ialah Indonesia. 220,000 setiap tahun. Malaysia hanya 26 atau 27,000 je. Tahun ini dapatlah ekstra 10,000 Malaysia. Pasal sehingga Indonesia ramai tak pergi. Gempa bumi banyak dan sibuk duk tajamkan buluh. Jadi ramai yang tak dapat pergi Mekah. Jadi kota mereka tu mai tukar, mai ke Malaysia. Kemungkinan insya-Allah. Jadi yang mana yang duduk cala menunggu ni insya-Allah dapat laku. Setiap satu negara Islam dia bagi 10% daripada jumlah. 10%. Jadi Malaysia 26 juta, 26,000 pergi Mekah. Yang paling ramai siapa? Indonesia mempunyai rakyat Islam paling ramai di dunia, 200 juta lebih. Maka mereka pun dapat kota yang paling banyak. Ini sistem kota sekarang ni. Baik. Kalau tuan-tuan pergi ceramah di Kedah ke, balik kampung Pulau Pinang ke, utara ke, orang mereka ni sebut senang, nyimbangan mereka senang. Hang nak pergi mana? Mereka hujung tu nganga luas-luas. Bila hang nak pergi Mekah? Tak tahu. Lah mereka ikut kota pula. Itu bahasa Kedah. Hang nak pergi mana? Aku tak pergi mana, pergi Padang Lama, kota lama. Tu bahasa Kedah. Dia hujung dia ngah banyak. Bata bahasa ni. Kalau tuan-tuan balik ke Parit, dia jadi meye telepe semua ni. Mana yuk? Mana lagi? Jalan-jalan dah apa? Lagi ke hotel kata dia. Sebab tu kalau kita tanya orang, kamu nak hang tak pergi Mekah lagi mat? Nak pergi Mekah apalah, depa ikut sistem kota pula. Lambat lagi lah 2027. Itu kalau tanya orang Lustak. Kalau tanya orang Parit, bila ke nak ke Mekah yuk? Sekarang dia semuanya ikut sistem kau. Yang mana faham? Yang tak faham sudah.